Ibu ayah Allah, kalimah kanat. Kalimah kanat ni biasa kita bincangkan dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu, kalimah kana, kita ada satu bab namanya kana dan akhawatnya. Kana dan akhawatnya. Contoh dalam perbahasan ilmu nahwu, saya kata Zaidun alimun. Zaidun alimun. Zaid seorang alim. Zaidun alimun. Bila masuk kana, dia jadi kana Zaidun aliman, begitu. Itu ilmu nahwu. Cuma nak beritahu kalimah kana itu juga ibu ayah, dia ada sudut sorafnya pun ada, iaitu kita boleh mentasrifkannya. Daripada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau kana macam ni, kana, kana, kanu, gitu. Okay. Jadi ibu ayah, saya kongsikan dengan ibu ayah ya. Kana juga dia boleh tasrif. Fi'il madhinya kana. Fi'il mudhari'nya dia jadi yakunu. Okay, kemudian masdarnya kaunan, begini. Sekarang saya enter. Kemudian isim fa'ilnya jadi macam mana? Isim fa'ilnya akan menjadi begini bu ya. Okey. Kemudian okey. Begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zainab. Jadi ibu, kana begini ya. Kana. Dia fi'il majhul, tak ada fi'il majhul, saya rasa tak ada fi'il majhul ya. Ibu Siti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kana. Dia dengan ma'ruf lah, kana. Fi'il namanya, fi'il ni fi'il naqisah. Ya, fi'il naqisah. Kenapa fi'il naqisah? Kita bincang dalam ilmu nahwu lah. Cuma nak beritahu dia pun ada tasrif dia. Kalau fi'il madhi naqis, kana. Kalau mudhari' yakunu. Pun tasrif yakunu lah. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, begitu. Okey. Masdarnya kaunan. Kaunan. Dan isim fa'ilnya kain. Bukan kain. Bukan kain. 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 Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok pada kanat. Fakanat. Nak tanya ibu ayah, kalimah kanat fi'il ke isim? Kalimah kanat fi'il ke isim? Nak tanya ibu ayah, kanat tu fi'il ke isim? Tadi saya dah sebut tadi dah. Fi'il. Okey, kalau ibu jawab isim tak patutlah. Fi'il ibu ya, fi'il. Kata kerja. Tapi ni bukan macam fi'il kita faham. Kata kerja dia ada fa'ilnya, bukan. Ni bukan kata kerja, bukan fi'il yang ada fa'ilnya, bukan. Okay. Dia perbahasan dia khusus. Cuma kita tahu dia, kita sebut dia fi'il lah, fi'il. Tapi bukan fi'il naqis nama dia. Okey. Jadi dia boleh tasrif dah. Dia boleh dah tasrif. Jadi kalau ibu-ibu jumpa kanat fi'il madhi, kotak berapa yang tambah ta mati? Kotak keberapa pada fi'il madhi kita tambah ta mati di belakang ibu ya? Kotak keberapa? Kotak 4, betul ibu, kotak 4. Jadi kotak 4 tu untuk muannas. Maka fakanat adalah ia. Fakanat maka adalah ia. Adalah ia. Ia tu apa? Ia tu al-jibal tadi. Al-jibal, gunung ganang tadi. Macam saya cakap pada ibu ayah semua. Okey, tengok ya. Singular pada gunung, jabal. Jabal ni gunung boleh, bukit boleh ya. Jamaknya apa? Jamaknya jibal ya. Okey, tengok saya bagi. Mufradnya saya tak bagi baris lah, ibu-ibu baris sendiri. Mufradnya jabalun. Jabalun, satu bukit, satu gunung. Ya, bukit lah, bukit. Okey. Bukit Uhud apa? Bukit Uhud, Jabal Uhud. Bukit Nur, Jabal Nur. Okey. Jadi jabal. Kalau jamaknya jibal. Jamaknya jibal. Nak tanya ibu ya, kalimah jabal muzakkar ke muannas? Kalimah jabal ketika dia mufrad, muzakkar ke muannas? Kalimah jabal ketika dia mufrad, jabal tu muzakkar ke muannas? Semua muzakkar, betul ibu. Muzakkar. Cuma benda yang tidak berakal ini, dia bukan manusia. Bila dia jamak taksir, biasanya dia dikira muannas. Saya ulang. Bila benda yang tidak berakal, bila dia jadi jamak taksir, maka biasanya dia dikira muannas. Kan? Jabal mufrad.
Jamaknya bukan jabalun. Kalau jabaluna macam muslimuna ataupun alam, jamaknya alamuna, itu jamak muzakkar. Muzakkar salim. Kalau jamak yang tak ada tambah waw nun ni kita panggil jamak taksir. Jabal jamaknya jibal, bukan jabaluna tapi jibalun. Maka biasa kalau isim dia kata nama dan dia bukan untuk benda yang berakal, bila dia jamak taksir biasanya dia dikira muannas. Boleh insya-Allah ya, ini asas saja. Maka oleh kerana kalimah jibal tadi dikira muannas, dia jamak taksir untuk benda yang tidak berakal, maka oleh kerana itu digantikan dia dengan kata-kata nama digunakan untuk muannas juga. Maka disebutkan fakanat, begitu. Sekarang ni boleh nampak bila kata fakanat kembali pada apa? Fakanat kembali pada kalimah al-jibal. Ustaz, al-jibal tak ada pun ta marbutah ustaz. Tak ada pun ta marbutah. Tak ada pun belakangnya tak ada pun alif mamdudah ke, alif maksurah ke. Sebagaimana kita belajar dalam Nahwu peringkat pertama, saya ada terangkan pada Ibu Ayah bagaimana kita nak kenal muannas. Di antaranya ada ta marbutah, di antaranya ada alif mamdudah. Alif mamdudah tu macam kita baca mak wajib muttasil tu. Hamra, Zahra, begitu. Tak ada pun. Ataupun ada alif maqsurah yang belakangnya macam ada ya tapi tak ada titik tu. Contohnya Salwa. Contohnya apa? Banyak contoh-contoh lain lah. Ya? Tapi di sini, kenapa dia mu'annas? Kerana bila kalimah isim tapi dia tidak berakal, bila dia jamak, benda tidak berakal, ketika mana dia dijamakkan, dia dikira mu'annas. Okey. Cukup itu Ibu Ayah ya. Tengok pula pada kalimah mumbassa. Mumbassa. Okey, sekejap ya. Sebenarnya lampu bilik saya ni blackout, bukan blackout rosak. Ya. Tapi ada lampu-lampu lain. Lampu-lampu lain yang kecil-kecil ni. Terang sikit lah ya. Ibu Ayah yang dirahmati Allah. Okey, kejap ya. Kita tengok kalimah ni, kita tengok kalimah munbassa ya. Mumbassa ni Bu. Mumbassa ni Bu sebenarnya dia daripada kalimah bassa. Tapi macam mana jadi munbassa kita tengok sekejap lagi. Dia daripada bab inbassa. Sekejap ya. Hilang tadi. Dah Ibu. Tak apalah, kalimah mumbassa ni kita bincang kemudian pasal saya tengok kat kamus ni pasal tak jumpa lagi. Okay. Dia sebenarnya Waalaikumsalam. Ya, okey, Ibu tengok ya. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il bassa tau, bassa. Ya. Okey, begini, fi'il madhinya bassa. Apa dia makna bassa ni boy? Bassa ni maksudnya dia menyebar, terserak begitu. Dia menyebar, terserak begitu. Ibu saya mute ya. Okey. Okey. Jadi bassa maksudnya tersebar. Dalam bahasa Arab kita ada bab infial, infa'ala. Maka daripada bassa ditambah in kat depan, jadi in bassa begini. Okey, saya tulis dulu. Okey. In bassa. In bassa mudhari'nya yanbassu. Okey, tak apalah. Yang pentingnya Ibu ya, bassa ni ada makna tersebar, ada makna terserak. Saya nak tanya Ibu ya, apa terjemah munbassa pada Quran terjemah Ibu ya? Munbassa apa terjemahnya? Munbassa. Apa terjemah munbassa? Nampak tak? Yang berterbangan. Berterbangan, yang terserak, yang bertebaran. Itu maksudnya. Okey. Jadi daripada perkataan bassa. Daripada bassa, bila masuk alif nun, dia jadi in bassa tadi. Jadi in bassa. Begini. Okey. Jadi in bassa. Jadi kalimah mun bassa tu Ibu ya. Mun bassa tu
dia adalah isim maf'ul daripadanya. Munbatha ni isim maf'ul. Okey. Munbatha ni isim maf'ul. Dia asalnya munbasun, tapi di sini kita kena baca dengan baris atas munbatha dengan nasab. Itu kita tak nak terangkan detail, dan kalimah munbatha ni sedikit payah hanya penerangannya. Cuma cukup ibu tahu ini contoh bab infial yang kita akan belajar dalam mustawa 2, dalam sorof peringkat kedua. Munbatha ni dia isim maf'ul. Kita tak belajarlah detail. Cuma sekadar nak bagi tahu munbatha ni dia isim maf'ul. Munbatha. Okey. Terjemahnya diterbangkan boleh ataupun berterbangan pun boleh, bertibaran pun boleh. Okey, ibu ya. Jadi kalimah munbatha kalimah yang agak payah untuk kita terangkan. Saya tak nak terangkan detail, nanti takut ibu-ibu jadi rasa berat. Cukup ibu-ibu yang tahu dalam bahasa Arab kita ada fi'il bassa dulu. Bassa ni 3 huruf. Tapi gandaan pada sa tu, bassa. Ya, kita panggil mudha'af gandaan, ya. Jadi ibu ya, bila tambah alif nun di depan jadi in bassa. Ada bab dia, bab in kita tak belajar lagi. Okey. Cuma cukup ibu yang tahu munbatha tu adalah isim maf'ulnya, kotak ke-8. Daripada kotak tasrif kotak 8, ia adalah kotak ke-8 iaitu isim maf'ul. Okey. Tasrif kotak 8 ibu-ibu tahu susunannya melalui sorof peringkat pertama. Untuk peringkat pertama 9 hari bulan ini adalah last date untuk saya terima para peserta baru. Last date 9 hari bulan. Siapa yang nak join, yang belum join lagi, tak pernah join sorof Al-Miftahi peringkat pertama, intake ke-7 ni akan tutup pada 9 hari bulan 8 ni. Kalau masuk lepas tu, kena tunggu lambat lagi. Siapa nak join, kena cepat-cepat. Ya, cepat-cepat lepas ni WhatsApp saya insyaAllah. Terus, wa kuntum azwajan salasah. Wa kuntum. Ustaz tak tafsir ke? Ibu, ini bukan kuliah tafsir. Ini kuliah, saya kata tadi, kita ulang kaji kita punya pengajian kita bahasa Arab merujuk kalimah-kalimah surah Waqiah. Bukan tafsir, hanya kita nak bincangkan. Kita belajar dalam mustawa dalam peringkat pertama, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, kan? Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Ni kita tunjuk contoh-contoh dia. InsyaAllah ibu ayah ya. Terus wa kuntum azwajan salasah. Jadi ibu tadi saya kata dia fi'il naqisah tadi. Fi'il naqisah tadi dia kana begini. Kotak pertamanya kana. Ibu-ibu ayah cuba buka mustawa 1, nota mustawa 1. Cuba buka nota 14. Siapa yang dah buka nota mustawa 1, buku mustawa 1 dan nota 14 daripada mustawa 1 tu, komen dah. Okey, ibu-ibu buka ya, mustawa 1 nota 14. Okey, rasanya ramai dah buka. Okey, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dah buka, tengok saya buat. Ibu-ibu yang belum ada, nanti lepas kelas ingat lepas kelas mesej saya akan bagi dekat ibu-ibu semua yang belum ada. Nanti print out dan boleh masa belajar boleh buka sekali insya-Allah. Ahlan wa sahlan Ustazah Safia, anak murid saya, masya-Allah. Okey. Lama tak dapat join pasal kena semak hafalan baru pelajar. Tak apa. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, tengok saya buat tasrif kana tadi dengar betul-betul. Kotak pertama, kana tu kotak pertama, tak tambah apa-apa. Kotak kedua jadi kana. Kotak ketiga kanu. Kotak keempat kanat, adalah dia seorang perempuan, kanat. Kotak kelima adalah mereka berdua perempuan, kana tambah ta'alif, kanata. Bermula kotak ke-6 tukar baris depan pula. Jadi kunna begitu. Kunna. Kemudian kotak yang ke-7 kunta, adalah kamu seorang lelaki, kunta. Kalau kotak ke-8 adalah kamu berdua, kuntuma. Dan kotak ke-9 adalah kamu semua, kuntum. Jadi ibu ayah, kuntum kotak ke berapa? Kuntum kotak ke-9 adalah kamu semua. Okey.
Sekarang ni ibu ayah yang dirahmati Allah, kuntum kotak ke-9. Kotak yang ke-10 adalah kamu seorang perempuan, kunti. Kotak yang ke-11 adalah kamu berdua, kuntuma. Kotak yang ke-12 adalah kamu ramai perempuan, kuntunna. Kotak yang ke-13 adalah aku, adalah saya. Seorang lelaki ataupun perempuan, kuntu. Ni biasa jumpa kan, kuntu. Kemudian kotak 14, kunna. Saya nak tanya ibu ayah semua, 14 kotak ni, apa yang biasa ibu dengar dalam Quran? Tak apa beritahu saya. Daripada kana sampai kunna, cuba sebut dalam 3 yang biasa ibu dengar dalam Quran baca. Yang biasa baca. Yang paling banyak ibu rasa, pada ibu sendiri, walaupun salah pun tak apa. Pada ibu sendiri, daripada kana sampai kunna, mana yang paling banyak biasa ibu jumpa dalam Quran? Cuba komen. Kuntum kan? Kuntum. Lagi? Sebut 3. Ibu sebut 1 je semua. Saya nak sebut 3. Kanat, kunta. Ibu Asimah lagi senang. Tulis macam tu saja. Semua boleh. Kunta boleh, kuntu boleh. Nampak kan ibu ya? Kanat, kanu. Okey, banyaklah ibu ya. Maksudnya, fi'il naqisah ni biasa jumpa dalam Quran. Banyak sangat jumpa dalam Quran. Banyak sangat. Jadi, pentinglah ibu-ibu yang tahu pasal fi'il naqisah ni. Atau fi'il naqisah kita belajar dalam mana? Belajar dalam ilmu nahwu nanti. Tapi kerana nama pun fi'il naqisah, bila sebut fi'il dia ada tasrifnya, maka termasuk juga perbahasan dia dalam ilmu sorof. Okey, macam tu. Jadi boya, kuntum kotak ke berapa? Kotak ke-9. Selesai kuntum. Kita bukan nak syarah kuntum tu macam mana semua, sekadar tahu saja, ya. Kalimah azwaj, kalimah azwaj. Okey. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah azwaj. Apa terjemah azwaj dalam Quran terjemah ibu ayah? Apa dia terjemah azwaj? Dalam Quran ibu ayah apa terjemah azwaj? Golongan. Okey, golongan ya. Okey. Azwaj golongan ya. Puak, pasangan. Ada terjemah pasangan, ada terjemah golongan. Okey, kita tengok kejap ya. Saya nak fokus, saya nak confirmkan lagi sekali. Kita tahu zauj atau azwaj biasanya terjemahnya pasangan, tapi kita nak confirmkan betul-betul. Ya. Sekejap. Okey. Okey, ibu ayah. Jadi azwaj tu jamak kepada zauj. Zauj itu boleh terjemah pasangan. Azwaj pasangan-pasangan, ataupun kita boleh terjemah dia puak ataupun golongan. Puak boleh, golongan boleh. Cuma ibu ayah nanti kita akan jelaskan lagi dalam tafsiran dia. Untuk lebih jelas lagi, kita akan bincang dalam tafsiran dia nanti bila kita belajar tafsir dia. Cuma untuk sekarang ini cukup kita tahu zauj adalah azwaj jamak pada zauj. Maka dia ada mufrad dia, ada musanna dia ada jamak. Mufradnya zauj, jamaknya azwaj. Maka azwaj kalimah apa? Kalimah jamak. Cukup itu ya, kalimah jamak. Jadi maksudnya apa? Azwaj pasangan boleh, golongan boleh. Ada yang terjemah pasangan, ada yang terjemah golongan, ada terjemah puak. Semuanya betul. Semuanya betul. Fa ashabul maimanah. Kita tengok pula ibu ya. Fa ashabul maimanah. Kalimah al-maimanah. Kalimah ashab dulu. Ashab dulu ibu ya. Ashab jamak pada sahib. Mufradnya sahib. Jamaknya ashab. Tulis ya. Okey, mufradnya sahib, jamaknya ashab. Okey, kita dah jumpa banyak kalimah ashab dalam Quran. Maka di sini ashab dengan makna apa ibu? Ashabul maimanah, ashab dengan mana apa? Di sini ashab dengan mana golongan, betul ibu ya. Puak, golongan boleh, puak pun boleh. Ikut kesesuaian manalah. Golongan kanan, puak kanan, kumpulan kanan, apa-apa dengan makna sesuai.
Sepertinya sesuai dengan konteks ayat. Kerana apa ibu? Macam kita bincang selalu, kalimah ashab biasa kita jumpa dalam Al-Quran, tapi terjemah dia tak sama. Dia mesti ikut konteks. Contoh dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Kalimah ashab al-qaryah dalam surah Yasin itu membawa maksud penduduk kampung, penduduk kota Antakiyah. Terjemah ashab penduduk. Kalau kita kata ashabu Rasulillah, apa terjemah ashabu Rasulillah ibu ayah? Apa terjemah ashabu Rasulillah? Siapa ibu? Terjemah ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah. Kan? Okey. Apa pula terjemah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apa terjemah ashabil fil ibu ayah? Jadi saya tunggu tu. Tentera bergajah, betul, tentera pula terjemahnya. Okey. Kalau ashabul kahfi, apa terjemah ashab pada ashabul kahfi? Penghuni pula. Penghuni gua. Tapi di sini ashab di sini dia jamak kepada sahib, tapi maknanya apa? Golongan ataupun puak. Macam tu ibu ayah ya. Tengok pula pada kalimah maimanah. Okey, kalimah maimanah kita confirmkan balik. Maimanah ni ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Okey. Ibu ayah dalam bahasa Arab ya, kita ada apa ni? Yang mana? Okey. Sekejap ya, saya confirmkan balik. Okey, ibu tengok ya. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il begini. Yamana. Bukan, Yamuna. Ada Yamana, ada Yamuna. Ini ambil pada Yamuna. Yamuna. Kemudian mudhari'nya Yamunu. Yaimunu. Macam tu. Okey. Okey. Ya, silap. Okey. Ini jarang jumpa ni. Ini jarang jumpa. Ini jarang jumpa. Okey. Tak pasal begini. Ibu ayah tengok ni. Ibu ayah tengok. Dalam bahasa Arab, ibu-ibu ingat tak kita belajar dalam mustawa adalah peringkat pertama, surah peringkat pertama, sulasi mujarrad ada berapa bab? Sulasi mujarrad ibu ayah ada berapa bab? Ini kena fokus ni. Ini perbahasan yang Muna ni jarang jumpa. Peluang kita jumpa ni. Ada 6 bab kan? Ada 6 bab. Okey. Fa'ala, kalau fi'il madhinya fa'ala, maka dia terbagi berapa pula? Kalau fa'ala ada 3. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Daripada 6 tadi, 3 mula dengan fa'ala. Cuma fa'ala tadi sama ada fa'ala yaf'alu, yaf'ulu ataupun yaf'ilu. Okey. Daripada 6 juga tadi, dah tolak 3 tadi, ada 2 mula dengan fa'ila. Fi'il madhinya fa'ila. Fa'ila sama ada fa'ila yaf'alu ataupun fa'ila yaf'ilu. Okey. Dan saya sebut pun ibu, kalau fa'ula ada berapa? Fa'ula saja fi'il mudhari'nya mesti macam mana? Kalau fa'ula mudhari'nya macam mana? Satu saja. Yaf'alu ke, yaf'ulu ke, yaf'ilu. Kalau fa'ula mudhari'nya macam mana? Yaf'alu ke, ulu ke, ilu. Yaf'ulu, betul ibu Nuraini. Yaf'ulu. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bahasa Arab kita ada fi'il yamuna. Yamuna kanan. Telah menganankan, telah menggunakan yang kanan. Okey, yamuna. Fi'il mudhari'nya yaimunu. Yamuna yaimunu. Okey, saya bagi balik, saya tulis tadi ya. Ibu ayah salin balik. Siapa yang tak salin tadi, salin. Okey, saya bagi balik ni. Okey, saya copy balik. Saya paste kat sini.
Okey. Ibu ayah ni penting. Salin kejap. Yamuna, fa'ula, yamuna. Mudhari'nya yaf'ulu, yaimunu. Dah tulis Sekarang saya bagi masdarnya pula. Masdarnya ibu ayah boleh jadi dua. Sama ada masdarnya kita sebut yumnan. Okey, saya tulis Okey. Ataupun ni yang kita jumpa dalam ayat sekarang. Masdarnya boleh jadi yumnan ataupun maimanatan, maimanah begitu. Masdarnya boleh jadi yumnan ataupun boleh jadi maimanah. Ustaz, maimanah ni masdar juga ke? Ya, masdar. Ibu ayah, dalam bahasa Arab ada masdar, ada root word yang kita panggil dia sebagai masdar mimi. Panggil dia sebagai masdar mimi. Apa yang maksud masdar mimi? Masdar yang dimulakan dengan huruf mim. Maimanah ni kita panggil masdar mimi. Mim, huruf mim. Masdar mimi. Bukan mimi itu nama orang. Mimi itu masdar mimi. Masdar yang dimulakan dengan huruf mim. Jelas ya? Jadi maimanah ni terjemahnya kanan saja. Bukan telah kanan, bukan telah menganankan, sedang menganankan, kan? Apa contoh telah menganankan? Dia telah makan dengan tangan kanan contohnya, ataupun dia pakai slipper ke kaki kanan, contoh macam tu. Dia telah menggunakan yang kanan. Tapi kalau masdarnya saja yumnan ataupun maimanah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maimanah ni masdar. Masdar apa namanya ibu ayah? Maimanah masdar apa namanya? Masdar mimi macam tu. Ibu ayah, kita tak belajar lagi Kita tak belajar lagi masdar mimi ni. Cuma di sini bila kita sampai, saya terangkan sahaja secara asas. Kita tak masuk pun perbahasan masdar mimi tu apa benda. Macam mana kita nak tahu itu masdar mimi, bagaimana cara membentuknya, itu kita tak bincang. Sekarang ni cukup saya nak beritahu ibu ayah, kalimah maimanah ni ada sudut ilmu sorofnya. Ada sudut ilmu sorofnya. Maknanya dia ada asal. Asal dia 3 huruf. Apa asal 3 hurufnya? Okey, ibu ayah, bila saya kata bahasa Arab ni, kebanyakan kalimah bahasa Arab, biasanya dia ada asal 3 huruf, maka di situ akan berlaku proses kefahaman ilmu sorof. Okey? Jadi maimanah. Maimanah kita kena cari mana huruf 3 huruf asalnya. 3 huruf asalnya ada huruf ya, mim, nun. Dan kita tahu daripada huruf ya, mim, nun, biasanya yamin. Yamin ni apa yamin? Yamin ni kanan. Yamin ni kanan. Kan? Kita jumpa nanti ashabul yamin contoh kan. Ashabul yamin. Yamin tu kanan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, daripada ya, mim, nun tu ada makna kanan, yamin. Dan juga datang perkataan maimanah yang juga maknanya kanan juga. Okey. Allahu akbar ibu ayah. Okey. Jadi maimanah masdar mimi nama dia. Siapa yang semua hidup dia ataupun dia belajar bahasa Arab baru first time dia dengar masdar mimi. Siapa yang first time dengan masdar mimi? Siapa yang ulang kaji? Dia pernah dengar dan jadi ulang kaji. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Siapa yang first time, komen saya. Saya nak tengok. Ibu Kukalsum pernah dengar ya? Alhamdulillah, ulang kaji ya. Masya Allah. Okay. Ibu lain, Ibu masih nak ulang kaji. Ibu lain semua first time ya. Masya Allah ibu. Ibu Nohana pun ulang kaji. Okay. Ibu Asim pun first time. Okay, bagus ibu ayah. Jadi siapa yang first time, ini rezeki. Siapa yang ulang kaji pun rezeki juga. Kita jumpa masdar mimi. Masdar mimi ni jarang-jarang jumpa. Tapi kalau jumpa, rezekilah. Kita bincangkan tadi ya. Okey. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kita bincang. Wa ashabul masy'amah pula. Wa ashabul masy'amah. Ashabul masy'amah. Okey ibu ayah. Sekarang ni ibu ayah nak tak? Sekejap ya. Saya tak bawa tanya. Ibu ayah, saya ada sampai satu masa nanti bila saya tengok ibu ayah sungguh-sungguh belajar, saya akan ajar ibu ayah
teknik tengok kamus. Kita akan tengok kamus live, secara live. Cari secara live. Kamus tu tebal, kamus Al-Munawwir. Masa saya ngaji di madrasah dulu, memang kita semua kena pakai kamus tu, Al-Munawwir. Harganya 100 lebih. Ada 1000 muka surat lebih kurang. Kamus Al-Munawwir. Nak tanya, siapa yang ada kamus Al-Munawwir kat sini? Cuba komen saya. Saya nak tahu siapa yang ada kamus Al-Munawwir. Siapa yang ada? Saya nak tahu siapa yang ada. Tak ada semua tak ada. Siapa yang pernah tengok kamus Al-Munawwir? Kalau saya ngajar kat masjid-masjid, siapa pernah tengok kamus Al-Munawwir tu? Ustaz Safia pasal madrasah. Madrasah memang Ustaz bawa, Ustaz bagi pada pelajar pegang. Ibu Salmah ada dekat masjid Masjid Seri Gombak. Saya tunjuk kat ibu kan. Alhamdulillah. Itu kamus Al-Munawwir. Ada rezeki buaya insya-Allah. Kamus Al-Munawwir ni setakat ni kamus Al-Munawwir saya hanya tak ada. Online tak ada Haji. Tak ada online. Tak ada PDF, saya tak tahulah kalau ada. Tapi ada pun saya tak nak pakai. Saya nak pegang kamus tu dan buka. Nanti kita tu. Kalau kat Siptaling ada jual. Kan? Ibu ya, sampai nanti satu masa Khalil saya tak pakai. Saya nak pakai Munawwir saja ibu. Kita nak nanti kalau ada rezeki kita standardize kan. Satu kamus saja supaya muka suratnya sama, helaiannya sama, tekniknya sama. Kemudian barulah ibu boleh buka kamus lain. Okey? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Pada kalimah masy'amah agak-agak apa 3 huruf asalnya? Masy'amah. Tadi mai mana? Sekarang ni masy'amah. Agak-agak apa 3 huruf asalnya? Apa dia 3 huruf asalnya? Okey, ibu, apa dia 3 huruf asalnya agak-agak? Betul, Shin, Hamzah, Mim. Shin, Hamzah, Mim. Okey, kita tengok pula kamus ya. Apa dia masy'amah? Masy'amah ni daripada sya'amah. Sya'amah ni maksudnya apa? Maksudnya maksudnya yang buruk lah. Maksudnya buruk. Sekejap saya confirmkan lagi supaya jelas lagi. Kejap ya. Okey. Apa dia maksud masy'amah ni? Maksudnya kiri. Maksudnya barat. Barat tu kiri. Sya'amah tu maksudnya sebelah barat, sebelah kiri. Betul kan? Timur kanan ke timur kiri? Timur tu sebelah kanan kan? Sebelah kiri barat. Betul ibu ya? Barat sebelah kiri ke kanan? Barat. Ibu yang kalau kita kata barat tu sebelah kanan ke kiri? Kiri kan? Barat kan? Betul? Barat sebelah kiri. Jadi, okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau asy'amu maksudnya iklim sebelah barat. Sebelah barat. Tu. Maksudnya sebelah barat. Itu dari segi bahasa lah. Jadi, masy'amah maksudnya kiri. Masy'amah maksudnya kiri Tapi itu kita kena tengok. Kalau untuk ada juga ada makna-makna yang buruk lah. Ada makna-makna yang buruk juga. Tapi itu kita akan bincangkan nanti. Cukup ibu yang tahu sekarang ni masy'amah 3 huruf utamanya Shin, Hamzah, Mim. Dia juga adalah masdar mimi juga ya. Masdar mimi juga masy'amah. Jadi ibu ayah ya. Dan dia ada makna kiri kat situ. Ada makna kiri. Okey. Cukup itu saja insya-Allah. Ataupun saya terus tadi saya tak sempat, saya cari kejap ya. Saya terus fokus pada masy'amah. Yang penting ibu masy'amah tadi ada makna kiri, ada makna barat. Okey. Nampak satu lagi ibu. Antara makna ni saya tengok dalam kamus Al-Ma'ani Al-Jami' ya. Antara makna masy'amah lagi apa dia? Syu'mun, makruhun, aks mas'adah. Okey. Itulah saya kata tadi ada makna buruk. Ada makna buruk. Masy'amah juga memberi makna buruk, yang dibenci, lawan kepada bahagia. Bahagia lawannya apa ibu? Bahagia lawannya apa lawan bahagia? Derita. Maka ibu,
Ikut apa yang ibu faham, derita ke apa-apa saja perkataan lawan bahagia, maka itu ada pada mana masyamah. Sengsara betul ibu. Sengsara, derita, sedih, apa saja makna. Celaka pun boleh ibu. Bahagia lawannya celaka, boleh, tak kisah. Ya, jangan kita cakap orang marah orang cakap celaka je lah. Itu je. Tapi celaka ni memang ada dalam bahasa Melayu kan. Jadi masyamah ni asal maknanya tadi ada makna kiri, ada makna barat. Tapi bila tengok pada kamus, kita boleh faham masyamah ni bu, ada juga makna lain. Makna yang dibenci, makna lawan kepada kebahagiaan, ataupun lawan pada maimanah. Maimanah, golongan kanan, lawannya kiri. Maka masyamah boleh memberi makna kiri. Ibu kita bukan belajar tafsir ni. Ini bukan tafsir. Ini kita nak merungkai kalimah-kalimah yang ada kaitan dengan ilmu saraf dalam bahasa Arab. Kenapa saya pilih kalimah masyamah? Kerana masyamah ada 3 huruf asal. Shin, Hamzah, Mim. Maka bila di kalimah tu, isim tu, dia ada huruf-huruf asal dia, kita kena tengok mana huruf asal tu apa dia, supaya kita tahu makna sebenar. Kalau kita tengok kamus Melayu, Arab Melayu, kita dapat terjemah Melayunya. Tu direct. Tapi ibu ayah, dalam harfiah ni, kita kena tengok makna asal bahasa Arab dia. Masyamah. Shin, Hamzah, Mim tu apa makna dalam bahasa Arab. Kita kena cari, baru kita boleh rungkai dan baru kita boleh faham. Oh, kenapa terjemah macam tu? Baru tahu kenapa terjemah macam tu. Kalau kita tengok saja kamus, tengok Quran terjemah ibu, semuanya masyamah terjemah apa? Ashabul masyamah terjemah apa ibu semua? Golongan kiri je kan? Kalau Quran terjemah ibu, golongan kiri, betul? Ya, ashabul masyamah golongan kiri. Puak-puak kiri. Pihak kiri. Jadi Ibu Hasimah punya Quran bagus. Golongan celaka ataupun golongan kiri. Kiri dengan makna celaka. Mendapat kecelakaan. Mendapat kebinasaan. Golongan kiri je terjemah je kan? InsyaAllah Ibu ayah. Ibu-ibu nak tahu gembira tak gembira ni ibu golongan kanan, golongan kiri ni. Okey. Ibu Hasimah bagusnya Masya Allah. Jadi ibu, golongan kanan ni nanti dia dapat buku catatan amal dengan tangan kanan. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu ayah semua tergolong golongan kanan. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu semua, ayah-ayah semua tergolong golongan kanan. Amin, amin ya Allah. Bayangkan ibu, dapat saja buku catatan dengan tangan kanan tu, dia punya menjerit gembira. Qura'u kitabiyah. Oi semua. Oi, pada masyarakat ni. Oi, tengok aku dapat buku catatan amal tangan kanan. Oi, dia pusing, gembira je. Pasal apa? Terlalu gembira. Tak tahu nak kata. Ibu ayah bayangkan pelajar sekolah SPM, dia dapat semua A. Semuanya A1. Agak-agak masa dia dapat keputusan peksa dia, semua A1 dia buat. Dia rasa macam ni ibu? Dia rasa macam ni? Dia rasa, oh, okey. Terima kasih cikgu. Saya dapat semua A1. Terima kasih. Macam tu je ke? Dalam keadaan dia tak sangka dapat 10 A1, dapat semuanya dapat A1, ya. Agak-agak masa terima tu apa dia rasa? Gembira ke ataupun alah biasa-biasa je? Macam tu ke? Gembira yang amat sangat ke gembira biasa-biasa saja? Menjeritlah ibu. Kan? Menjerit-jerit. Masya Allah. Seronok sangat. Menangis-nangis. Ya, pasal apa? Melompat-lompat. Pasal apa? Gembira sangat. Itu baru kat dunia. Ibu ayah. Nanti di pada masyarakat nanti, semua orang dalam keadaan takut sangat. Di pada masyarakat nanti, semua orang takut sangat. Takut sangat pasal apa? Pasal ketika itu Allah mempernampakkan neraka. Di pada masyarakat nanti, Allah Ta'ala mempernampakkan neraka. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dipernampakkan neraka kepada siapa saja yang boleh melihat. Bila mana manusia melihat saja neraka dibakar, belum masuk neraka lagi, baru neraka itu dinyalakan. Neraka yang sebenar, hakikat neraka itu dinyalakan. Maka manusia pada masyarakat nampak. Punya takut sangat. Takut sangat kerana apa? Diperlihatkan neraka itu ibu ayah. Maka masing-masing berharap sangat. Ya Allah tolong ya Allah, bagilah aku buku catatan amal tangan kanan ya Allah. Berharap sangat. Tiba-tiba dapat tangan kanan, apa rasa? Ya Allah, punya gembira tak tahu nak kata. Wal ayaz billah ibu ayah kepada mereka golongan
golongan kiri yang dapat buku catatan amal dengan tangan kiri, macam mana? Jadi lawan pada tadi bahagia sangat. Jadi maimanah maksudnya golongan kanan dengan makna golongan yang dapat buku catatan amal tangan kanan, golongan bahagia. Ashabul masy'amah, masy'amah ni asalnya ada makna apa? Ada makna barat. Barat sama dengan kiri. Dan masy'amah adalah masdar mimi. Masdar mimi masy'amah boleh memberi makna apa? Lawan kepada maimanah. Maimanah kanan lawannya kiri. Maimanah bahagia lawannya celaka. Ashabul masy'amah. Minta Allah lindungi kita ibu ayah semua insya-Allah ya. Okey. Boleh ibu ayah? Kemudian seterusnya kalimah as-sabiqun. Okey. Kita tengok as-sabiqun ya. Okey, sekejap ya. Saya tengok kamus ni, saya tengok kamus online je. Kamus saya buka almaani.com. Ibu tengok ya. Ni dia. Dalam almaani.com tu ibu, ni ada banyak kamus yang saya ada kelebihan untuk tengok ni. Banyak kamus. Nampak ke tak nampak ni? Ada banyak kamus untuk saya tengok lah. Dia dah padam lah. Okey, tengok sabaqah ya. Okey. Ibu ayah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi sabaqa, mudhari'nya yasbuqu. Yasbuqu. Okey. Masdarnya sabqan. Sabqan. Dan isim fa'ilnya, okey, isim fa'il lagi. Okey, tengok tu dulu ibu. Sabaqa yasbuqu. Sabaqa yasbuqu. Saya nak tanya ibu ayah semua, sabaqa yasbuqu, apa nama babnya? Nak tanya apa nama babnya? Sabaqa tu sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ada 6 bab. Apa nama babnya? Sabaqa yasbuqu. Tulis ibu, tulis dalam rumi tak apa? Kalau Arab tak dapat nak bariskan, tulis dalam rumi je. Okey ibu. Ustazah Safia, fa'ala betul. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Kat asli zam betul ya. Fa'ala yaf'ulu. Sabaqa yasbuqu. Okey. Ibu Siti nak tulis fa'ala kan? Tersilap ya? Tak apa, betul itu. Okey. Fa'ala yaf'ulu ibu semua betul ya. Fa'ala yaf'ulu masdarnya sabqa. Jadi ibu, fi'il madhi 3 huruf. Bila fi'il madhi 3 huruf, isim fa'ilnya atas wazan apa? Bila fi'il madhi 3 huruf, isim fa'il atas wazan apa ibu ayah? Cepat ibu. Ni kita ada wahala ni. Siapa yang nak jawab, jawab terus. Jangan segan-segan. Saya suka ibu-ibu jawab. Fa'ilun. Betul ibu Fairuz. Fa'ilun ya. Okey. Fa'ilun. Okay, minta ibu, siapa-siapa ibu tulis-tulis dalam Arab. Macam mana eja fa'ilun? Macam mana eja fa'ilun dalam bahasa Arab? Macam mana? Isim fa'il lah. Macam mana eja fa'ilun? Betul. Ustazah Safia, fa'ilun begitu ya. Fa'ilun. Maka tadi kalau sabaqa maksudnya mendahului, telah mendahului. Sabaqa. Sabaqa telah mendahului. Jadi kalau orang yang mendahului dia panggil apa? Kalau seorang fa'ilun, apa dia? Sabiqun begini. Sabiqun orang yang mendahului. Orang yang mendahului. Ibu ayah, dalam perlumbaan, ada tak yang akan mendahului? Dalam perlumbaan antara ramai orang ke apa ke, ada tak yang akan mendahului di hadapan? Ada tak? Saya ulang balik ibu. Dalam perlumbaan akan ada persaingan kan, siapa dulu, siapa belakang, betul kan? Itu perlumbaan. Apa dia pertandingan ataupun perlumbaan dalam bahasa Arab? Apa dia pertandingan ataupun perlumbaan dalam bahasa Arab? Kita panggil apa? Pertandingan ataupun perlumbaan dalam bahasa Arab kita panggil apa? Jadi kena mengenai dengan sin baqaf. Betul, musabaqah.
Musabaqah Al-Quran, lomba baca Quran. Musabaqah tu. Kan, kita ingat musabaqah ni untuk Quran saja tak? Musabaqah ni perlumbaan, pertandingan. Ya, musabaqah tu pertandingan. Kenapa dipanggil pertandingan dengan musabaqah? Kenapa dipanggil pertandingan dengan musabaqah? Kerana bila bertanding, mesti ada yang depan, mesti ada yang belakang, mesti ada yang pertama, mesti ada yang terakhir. Itu dipanggil pertandingan. Maka pertandingan datang daripada sinbaqah. Sinbaqah dahulu. Musabaqah, siapa dahulu, siapa belakang, itu pertandingan. Dalam ibu ayah ya. Okey. Jadi kalau orang yang mendahului dia panggil sabiq. Kalau tambah alif lam dia jadi as-sabiq. As-sabiq. Ini as-sabiq. Kalau dua orang, itu mufrad. Kalau musanna, as-sabiqani. As-sabiqani. Kalau jamak, jamaknya jadi jamak muzakkar salim. As-sabiquna. Gitu. Nampak ibu ya? As-sabiquna ni isim apa namanya ibu ya? As-sabiquna ni apa nama isimnya ibu? Apakah nama isimnya? Isim fa'il. Betul ibu ya? Isim fa'il daripada fa'ala, daripada tadi apa? Sabaqa yasbuqu. Sabaqa yasbuqu ya. Isim fa'il. Masya Allah, tabarakallah. Jadi was-sabiqun as-sabiqun. Okey. Apa terjemah ibu ya? Was-sabiqun as-sabiqun ayat 10. Apa terjemah ibu ya? Terjemah ibu ya apa? As-sabiqun as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun. Apa terjemahnya ibu ya? Dalam Quran terjemah masing-masing. Apakah terjemahnya? Jelasnya ni aku paste ni. Dan saya nak tengok terjemah as-sabiqun as-sabiqun saja. Tapi jelasnya dengan tafsiran dia. Dan puak yang ketiga pula ialah tafsiran tu. Orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia yang akan mendahului mencapai yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Okey. Ini boleh Okey, stop pada jenazah saja. Okey, bagus. Saya minta stop pada Ustazah Sofia. Dua-dua terjemah bagus. Tengok cara saya menerangkan. Ada kena-mengena dengan kita belajar pagi tadi dalam tafsir surah Al-Mulk. Al-Mulk ke kita ni? Al-Mulk as-sajadah. As-sajadah. Bal huwal haqqu. Bal huwal haqqu. Okey. Tadi pagi tadi saya terangkan huwa al-haqqu. Apa kepentingan alif lam pada al-haqq? Di sini buaya, kita bukan nak terangkan, bukan saya nak terangkan tafsir, tapi ala-ala kita jumpa ni saya terangkan. Ibu ya, ayat kalau ikut ayat biasa, okey. Kalau tak ada waw lah ni di luar Quran, kalau di luar Quran asasnya begini ayatnya, as-sabiquna sabiquna. Tak ada alif lam. Asasnya di luar Quran. Dah tentu bahasa Quran lebih lagi lah maksudnya. Bahasa Quran lebih tinggi lagi lah. Kenapa ada alif lam pada as-sabiqun kedua? Ada tujuan tertentu. Boleh. Jadi secara asasnya as-sabiquna sabiquna kalau ni di luar Quran. Maksudnya orang-orang yang telah mendahului, maka mereka lah yang mendahului. Itu maksudnya orang-orang yang mendahului, mereka lah yang mendahului. Orang-orang yang datang dulu, mereka lah yang didulukan. Macam itulah maksudnya. Boleh buat ya? Tapi di sini pada as-sabiqun yang kedua pun Allah Ta'ala datangkan dengan alif lam, menunjukkan hanya itulah golongan yang sepatutnya selayaknya, tak ada golongan lain. Ya. Jadi puak yang ketiga pula yang Nasib punya terjemah baca. Puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan amal kebaikan di dunia, mereka lah yang akan mendahului mencapai balasan sebaik-baiknya di akhirat. Nampak ibu ya? Di dunia dulu ada puak-puak manusia ni sentiasa berusaha berlumba-lumba untuk dapat redha Allah Ta'ala. Kalau pergi masjid ni sentiasa sebelum azan dah dekat masjid. Sentiasa
sebelum orang bangun subuh, dia dah bangun dulu dah sembahyang tahajud. Dia jaga amal dia sungguh-sungguh. Maka golongan begini, di dunia dulu, dia mendahului sungguh-sungguh buat amal, dalam rasa perasaan dia tak rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Dia buat amal betul-betul nak cari redha Allah, bukan nak pujian manusia. Mereka inilah yang akan didahulukan di akhirat nanti untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat balasan sebaik-baiknya. Ya. Jadi asalnya kalau ikut kaedah biasa, was-sabiquna sabiqun. Orang-orang yang mendahului, mereka lah yang mendahului masuk syurga. Tapi di sini didatangkan lagi alif lam, memberi makna mereka ni golongan yang khusus. Mereka ni betul-betul akan mendahului masuk syurga. Okey, boyah. Tapi itu bukan tafsir. Itu anak-anak kita jumpa. Kenapa ada dua alif lam? As-sabiqun, as-sabiqun. Saya bimbang ada yang tadi ibu ingat, oh ini penegasan. Bukan penegasan ni boyah. Ini bukan penegasan. Ini kita bukan panggil takkid. Dia bukan takkid. Dia ni khabar. Tak apalah, kita tak nak bincang dalam-dalam. Cukup tahu as-sabiqun isim fa'il. Untuk pelajaran malam ni, yang semua kena tahu, kesemua 42 orang ni kena tahu adalah as-sabiqun isim fa'il jamak. Apa nama jamaknya ibu? As-sabiqun ibu, jamak apa namanya? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Ulaikal muqarrabun. Okey, ini penting. Okey ibu ayah. Dalam bahasa Arab, kita ada fi'il qaruba dulu. Qaruba yaqrubu. Okey. Ada fi'il qaruba yaqrubu. Apa dia maksud qaruba ibu? Qaruba maksudnya dekat. Qaruba dekat. Okey. Tapi ada juga keadaan kita datangkan sabdu pada ra. Jadi apa? Qarraba. Qarraba mudhari'nya yuqarribu. Saya tulis. Okey. Okey. Masdarnya qurban. Macam raya kurban je kan? Okey. Bukan. Takriban. Sorry. Takriban. Okey. Isim fa'ilnya muqarrib. Muqarribun. Okey, ibu tengok saya tulis ya. Dalam bahasa Arab, kita ada bab fa'ala yufa'ilu. Kalau qarraba yuqarribu. Qarraba 4 huruf. Qarraba 4 huruf, maka fi'il mudhari' mula baris depan yuqarribu. Qarraba yuqarribu, mendekatkan. Takriban dia punya masdar. Isim fa'ilnya muqarribun, orang yang mendekatkan, muqarribun. Bukan orang yang dekat, orang yang mendekatkan. Muqarribun. Okey. Kalau fi'il majhul sama juga ejaan macam ni tapi tukar baris. Jadi qurriba ibu. Dengar betul ya? Qurriba. Fi'il madhi majhul qurriba. Mudhari' majhul yuqarrabu. Masdarnya takriban. Isim maf'ulnya muqarrabun. Jadi ibu ayah apa terjemah muqarrabun? Yang didekatkan, yang dihampirkan. Okey. Ulaika al-muqarrabun. Ibu ayah, jadi al-muqarrabun bila masuk alif lam, al-muqarrabun orang yang didekatkan. Apa terjemah ibu ayah al-muqarrabun? Apa terjemah al-muqarrabun yang nak ambil masa dah? Apa terjemah al-muqarrabun ibu ayah? Nampak tak? Didampingkan tu didekatkan lah. Didekatkan. Lagi ibu ayah ni, apa terjemah al-muqarrabun? Orang yang dekat lagi. Okay. Orang-orang yang dekat. Jamak lah orang-orangnya. Okay. Lagi ibu ayah. Okey. Jadi ibu ayah, itu semua terjemah mudah. Muqarrabun, orang-orang yang dekat pada Allah ataupun didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ibu ayah, macam tadi juga, asalnya ulaika muqarrabun. Tak ada alif lam. Kalau ikut kaedah bahasa Arab, ulaika muqarrabun. Tapi di sini didatangkan alif lam menunjukkan makna khusus. Mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan makna mereka betul-betul mendapat tempat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
oleh Ibu Ayah. Itu kita bincang dalam tafsir. Dan Ibu Ayah kena tahu semua, al-muqarrabun isim apa? Al-muqarrabun isim maf'ul. Isim maf'ul daripada qarraba yuqarribu. Qarraba yuqarribu taqriban, muqarribun isim fa'il. Qurriba yuqarrabu taqriban, muqarrabun isim maf'ul. Jadi al-muqarrabun adalah isim maf'ul daripada qarraba yuqarribu taqriban. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Jadi Ibu Ayah yang ikuti pengajian Surah Al-Miftahi peringkat pertama, belajar bab taf'il ni dalam pelajaran keberapa saya lupa, yang 11 lah, dan habis tu dalam yang ke-16 ke 17 saya pun lupa. Ibu-ibu bab taf'il bab berapa ibu? Dalam Surah Al-Miftahi saya lupa lah. Bab taf'il dalam bab berapa? Ibu Maimunah 16 ya, pelajaran 16. Dan saya berikan isim maf'ul tu semua dalam pelajaran-pelajaran yang seterusnya insya-Allah. Okey. Setakat itulah untuk malam ni Ibu Ayah, minta maaf ya sebarang kekurangan. Okey, setakat ini saja insya-Allah. Besok hari Khamis ada kuliah pagi, petang, malam macam biasa. Hari Jumaat cuti habis. Hari Jumaat nanti saya ada program pagi sampai malam tak ada kuliah. Hari Jumaat ya. Pagi sampai malam tak ada kuliah. Besok untuk minggu ni pagi, petang, malam ada insya-Allah. Petang tadi tu saya tak larat pasal saya masih lagi pindah rumah. Lepas kuliah pagi tadi saya terus pergi balik ke Kundang kat Rawang tu, ambil barang masuk dalam kereta. Lepas tu penat, tak larat, duduk kat highway, rehat kejap, baring, nak baring tapi nak baring tak boleh, barang banyak kereta, tak boleh nak sandar belakang kan. Jadi tergendala. Lepas Zuhur tu balik rumah, gagahkan lagi tapi tak larat, terbongkang lah saya. Penat sangat, tak larat dah. Malam ni Alhamdulillah Allah bagi kekuatan, Alhamdulillah. InsyaAllah Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai Ibu yang kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ayah semua insya-Allah.